Seperti yang kami katakan tadi, bermula hari ini, harga siling runcit ayam standard di Semenanjung Malaysia ditetapkan pada kadar RM9.40 sekilogram. Sebagaimana diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 29 Jun lepas. Mesyuarat Jemaah Menteri turut bersetuju menetapkan harga siling runcit telur ayam pada kadar 45 sen sebiji bagi grade A, B 43 sen dan grade C 41 sen di Semenanjung. Dan itu yang kita ingin fokuskan pada pagi ini. Kami hantarkan rakan tugas kami Haris Ashraf Hasnan kini berada di Maidin USJ untuk melihat keadaan di sana. Haris, kita sudah bincang lama di on air, di off air juga kita bincangkan harga-harga ini. Banyak langkah sudah kita laksanakan. AP sudah dihentikan dan juga dibuka pengimportan itu. Sekatan ayam juga sudah dilaksanakan. Tapi isu ayam ini masih lagi berlarutan. Apa yang kita ingin berikan tumpuan dan juga apa yang perlu kita berikan tumpuan sewajarnya? Haris. Ya, Najib, sudah tentu apabila kita menyebut berkenaan dengan 1 Julai ini, banyak perubahan harga berlaku di mana saya berada di Maidin USJ pada ketika ini. Sudah tentu kita juga melihat memantau pergerakan-pergerakan harga dari bulan ke bulan. AP telah pun dimasukkan, AP makanan. Ayam juga boleh diimport masuk dan kita juga menyekat ekspor ayam ke luar negara. Jadi realitinya hari ini pada 1 Julai ini adalah harganya. Jika kameraman saya boleh fokuskan RM9.40 sekilogram melibatkan ayam standard. Ini harga realiti pada ketika ini. Dan sudah tentu kalau kita nak meneliti dan juga memahami bagaimanakah bentuk perubahan, apakah bentuk perubahan harga, apa lagi yang naik? Orang tanya. Minyak masak berbotol, kemudian kalau kita lihat telur juga turut naik harganya. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita fahami. Pergerakan-pergerakan harga setiap bulan ini. Dan juga bagaimana experience pelanggan yang akan masuk ke sesebuah pasaraya bermula 1 Julai. Jadi saya nak bersama dengan Datuk Amir Ali Maidin. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awan ni. Salam. Kalau kita bercakaplah berkenaan dengan kenaikan harga barang, terutama kalau kita cakap ayam hari inilah bermula 1 Julai, minyak masak berbotol tadi saya lihat. Apa realitinya, macam mana kita nak fahami dari segi di peringkat peruncitan pemborong ini, apa realitinya? Apa masalah lagi? Kenapa kalau kita nampaknya macam telur pun mungkin tak ada stok ke? Macam mana? Minyak masak ada stok ke tak ada stok? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Sebetulnya kita jangan berdebar. Kita jangan panik. Because kat Malaysia ni barang makanan tu mencukupi. Jadi kita jangan fikir, barang tak cukup lah. Kita kena pergi hypermarket hari ni ambil barang-barang banyak. Tetapi realiti dia apa? Realiti dia ayam dulu 89, sekarang dah RM9.40. Okey? Harga siling dah naik. Tapi barang tu ada ke tak? Barang tu ada ke tak? Saya diberitahu kerajaan akan bagi subsidi RM1 lebih kepada peternak ayam. Jadi kalau ada RM1 lebih, naik harga RM50, insya-Allah cukup ayam. Tapi bila cukup? Bukan esok ya. Ayam ni mengambil masa 42 hari. Insya-Allah lepas raya haji lah ayam tu cukup. Tapi saya rasa sekarang ni bukan masalah ayam sangat, masalah telur. Telur ni saya diberitahu lah information ni pasal harga telur ni murah sangat dan tak mencukupi. Kita ni kapasiti baru 30-40% saja ayam ni. Telur ayam. Kenapa? Ramai mengeksportkan telur ayam kepada Singapura. Saya syorkan kepada kerajaan ban the export of telur ayam kepada Singapura, so that important ni kita kena jaga rakyat kita sendiri. Macam hari itu kerajaan kan haramkan ekspor ayam. Tak apalah orang nak marah-marah lah. Tapi kita kena mencukupi kat sini. Itu yang mutlak. Dan barang-barang lain bukan kata 1 Julai baru naik. Sebetulnya macam sardin. Dulu 79 dan naik RM9. Creamer susu tin tu dulunya RM2.20. Sekarang memang dah 28. Chili sauce RM3.95, RM4.80. Tepung yang teruk sekali. Dulu RM2.25, tetapi sekarang RM3.8. Santan RM3, dah RM3.20. Tapi ini bukan masalah kerajaan. This is a global issue. Sebab kita tahulah peperangan kat Ukraine, Rusia, logistik daripada China ada masalah. So kita jangan orang kata menyalahkan kerajaan semata-mata sebab barang tu naik harga. Dan bukan semua barang naik harga ya. Macam kita tahu sayur-sayuran turun harga. Kobe sebab dah remove AP, dulu RM3 lebih, sekarang baru RM2.99. Dan orang kata ikan naik harga. Ikan sebetulnya ada mencukupi,
ada juga naik sikit. Tapi kita tengok ikan cincaru kita jual ni berapa? Baru mana? RM7.90 aja. Ini layat, ikan layat ni tak mahal sangat. Gula tak naik harga lagi. Gula tak naik. Ubi kentang turun harga. Sekarang RM1.80. Bawang pun tak naik harga. Jadi nak kata semua barang naik harga, itu salah lah. Tapi memang it's a global phenomena. Barang naik harga. Then there's so many reasons. Jadi kita jangan menyalahkan kerajaan sebab barang tu naik harga. Datuk, akhirnya kalau kita meneliti berkenaan dengan isu ini adalah pertama, kerajaan masih lagi melanjutkan subsidi kepada penternak juga kalau kita cakap dalam konteks ayam penternak, dan kemudian bantuan tunai juga diberikan kepada rakyat mereka yang layak dan berpendapatan rendah. Dan seterusnya pada ketika ini di peringkat peruncit dan juga pemborong, apa implikasi yang boleh kita jangkakan? Apa yang boleh kita dapat lihat? Adakah orang ramai akan terus berbelanja akibat peningkatan harga ini, ataupun kita boleh menjangkakan penurunan dari segi jumlah orang tunai, jumlah perbelanjaan itu? Ya, pandangan Datuk. Dia macam ni. Sebetulnya kerajaan prihatin. Kita dengar kerajaan dah bagi bantuan lebih RM100. Contohnya untuk 3 bulan. Jadi 1 bulan baru RM23. Tapi kita sedia maklum banyak barang naik harga. Saya kadang-kadang saya kata kalau bolehlah kita keluarkan semua subsidi. Tetapi keluarkan subsidi betul, tapi bantuan tu kita kena naikkan. RM100 3 bulan tak mencukupi. Dan sekarang ni sebetulnya kita bagi bantuan ni pada B40 saja. B40. Sekarang yang kita tahu M40 kita pun dah banyak dah jadi B40. So maybe data kerajaan tu maybe kena revise. Dulu dia kata household income RM4,000. Maybe dia kena naikkan kepada RM6,000. Barulah mencukupi, pasal RM4,000 ni seorang dapat gaji RM2,000, lagi seorang lagi RM2,500 dapat RM1,500. Anak 45 orang, mana nak tahan? Dapat RM100 lebih, tak mencukupi. Untuk saya lah, saya kata subsidi minyak yang pakej tu yang kita naikkan lagi 1.8 bilion tu membazirkan. Sebab apa? Macam mana kerajaan garanti pun apa pun memang tak akan mencukupi. Apa cerita minyak masak paket ni, Datuk? Minyak masak paket ni dah berapa tahun memang tak mencukupi. Bukan sebab kerajaan tak prihatin, bukan saja sebab kerajaan tak bagi subsidi, tetapi kita tahu we have very porous border. Porous border. Banyak menyeludup. Pagi tadi dalam surat khabar pun ada juga orang masuk, ambil kettle tu, masuk minyak masak 1 kilo 3 paket, ekspor ke Nigeria. Pagi tadi. Jadi kerajaan dah tahu. Jadi rakyat pun dah tahu ni. So we have to explain to the rakyat kenapa tak ada minyak subsidi 1 kilo tu di pasar raya semua tempat, dan kita keluarkan subsidi tu. Dan ambil 4 bilion duit tu bagi pada B40, maybe some of the M40 yang dah jadi B40 sekarang. So kita kena allocate resources betul lah. Jangan kita ikut-ikut pasal rakyat marah. Saya faham rakyat akan marah. Kalau saya kata keluarkan subsidi, rakyat pula marahkan saya. Tetapi sebetulnya apa realitinya? Apa guna ada subsidi kalau kita tak dapat? Semalam statement Datuk di Sinar Harian dalam Temu Bual, saya juga ikuti Temu Bual di Sinar Live semalam pun nampaknya. Kalau kita keluarkan subsidi 80 bilion, orang akan dapat RM800. Banyak tu, cukup. Cukup. Tapi yalah, jangan bagi semua pada rakyat. Tapi kita boleh gunakan untuk program-program lain-lain. Tapi boleh kita allocate the subsidy to the right people. Because we are giving too much subsidy. Dah bagi subsidi ni bukan senang nak tarik balik. Because orang akan marah. Dalam situasi genting ini, apa cabaran terbesar kepada mereka yang terlibat seperti Datuk dalam peruncitan, borong dan runcit ini, dalam sektor ini? Apa cabaran terbesarnya? Kerana kita lihat kenaikan harga barang satu perkara, inflasi, dan kemudian sudah tentu orang akan mula berjimat cermat dari segi perbelanjaan mereka. Cabaran di peringkat pemborong peruncit. Cabarannya banyak. Sebab sekarang electricity untuk kita naik. Tarif naik, bukan tak naik. Naik. Commercial naik. Kita ni commercial. So bila tarif tu naik, kita akan pass on cost tu pada barang. Jadi barang ni bukan naik harga sebab harga barang saja naik, sebab dia banyak sebab. Tarif naik, gaji pun naik. Memang kita tak naikkan gaji sebab gaji kat Malaysia ni rendah sangat. Produktiviti kita kena naik. Tapi kita ni tak cukup pekerja. Tak cukup pekerja. Jadi kalau kerajaan boleh bagi kelonggaran secepat mungkin, dah bertahun-tahun, dah bulan-bulan cakap dah dapat approval, tapi kita tak ada pekerja. Siapa yang memerlukan, bagi dulu. Malam saya dengar Menteri kata dia akan buat operasi. Sebab ramai orang kata illegal immigrant kat Malaysia. Tolong buat operasi. Sabar dulu.
bagi kita pekerja dulu. Kita dah dapat pekerja, buat operasi. Kita pun tak nak semua illegal immigrant. Ya. Kita nak legal working force. Barang-barang yang ada lah kalau kita lihat pergerakan harga, kerana macam saya juga selalu juga membeli barang-barang runcit. Kak Maidin. Okey. Terutama kalau kita lihatlah suri rumah, keluarga, ya mungkin pendapatan isi rumahnya mungkin dalam kategori M40, tetapi anak tanggungannya ramai, hidup di tengah bandar Kuala Lumpur sebegini. Bagaimana kita nak memahami pergerakan harga yang berlaku bulan ke bulan ini yang akhirnya akan menjejaskan kos sara hidup mereka itu sendiri? Kerana di peringkat pemborong dan juga peruncit perlu memainkan peranan. Sebagai contoh, saya bagi contoh, ada yang bertanya kenapa RM9.40 kenapa mesti harga siling dijual dengan harga siling kalau boleh jual dengan harga yang lebih murah? Mungkin Datuk ada penjelasan, explanation berkenaan dengan perkara itu, kerana akhirnya yang perlu kos sara hidup itu mereka yang tinggal terutama di tengah Kuala Lumpur ini, Datuk. Sebetulnya rakyat tidak tahu. Kerajaan dah menetapkan. Contohnya, kalau harga siling ayam tu RM9.40, harga pemborong tu kata RM8.60, jadi adalah keuntungan dia 86 jadi 94. Tapi sedia maklum ya, pembekal ni jahat juga. Mereka tak bagi kita pada harga yang disenaraikan. Kerajaan sedia maklum, buat operasi lah. Kenapa dia tak bagi pada harga tu? Kalau dia orang bagi pada kita harga yang betul-betul ditetapkan oleh kerajaan, kita tak payah ikut. Kita ni yang bila 89 tu kos kita RM8.80. Dan kita jual juga. Jadi kita tak untung tak. Kalau kita untung 10 sen tu mana tak untung. Pasal ayam ni kan, berat dia kan dia akan menurun pasal water content tu. Ambil ayam masuk beg plastik, pakai cashier, kita rugi. So banyak barang kadang-kadang kita menjual dengan rugi. Tapi Maidin kita boleh faham lah. Tak apalah, kita loss leader boleh tahan. Tapi macam mana pula peruncit-peruncit yang kecil di bazar-bazar, di pasar malam, mereka tak ada line kan. So untuk mereka susah. Mereka memang susah. Pendapat peribadi Datuk, adakah Datuk bersetuju penetapan siling ini kerana harga ini akan kekal sehingga 31 Ogos nanti? Pandangan Datuk, selepas 31 Ogos, apa yang kerajaan perlu lakukan? Terutama dalam isu ayam ini. Saya ni dari segi peribadi memang tak setuju ada price control. Because market forces, kalau tak kita distort the economy. Kalau kita pegang harga lama sangat, production will not be there. Kerajaan bagi subsidi lagi. Kalau boleh kan, yang mutak kita ni, kalau kerajaan kita ni selangat ni selalunya pegang lama sangat. Lama sangat. Kenapa sampai Ogos? Kita tengoklah 1 bulan dulu. Manalah kita tahu kalau economic scenario dah tukar, kita boleh naikkan sikit. Pasal harga ayam terutamanya di ASEAN ni RM12 1 kilo. RM12 1 kilo. Jadi kat Singapura RM25. Kita 12, kat ASEAN 12. Kita pula nak RM9.40. Yalah, kerajaan prihatin nak tolong rakyat. Tapi untuk saya, bantuan rakyat ni kena naikkan. Bantuan rakyat. Bukan saja B40, kena bagi pada M40. Bantuan rakyat naikkan, kurangkan subsidi. So you allocate your resources to the right people. I think that is the most important thing. Akhirnya, sebagai contoh, Malaysia sebagai negara kedua terbesar minyak sawit di dunia, pandangan Datuk melihat kepada ialah tiada lagi subsidi kepada minyak masak berbotol. Pandangan Datuk berkenaan perkara ini, sebab orang bila pergi supermarket, bila saya sendiri termasuklah orang yang berkongsi cerita, bila pergi tak ada stok minyak paket ini. Pandangan Datuk. Hari ini ada stok. Hari ini ada stok, saya nampak tadi ada. Pasal harga dia 29, 70 sen, sekarang dah RM42. Jadi saya salahkan kerajaan sebab minyak botol ni memang tak ada subsidi dulu. Dia bila 29.7, dia naik 31, 32, 33, dia dah naik pelan-pelan. Kerajaan pula lock price control. Price control, kerajaan bagi subsidi. Okey, bila kerajaan bagi subsidi, barang memang tak akan cukup. Takkan cukup. Sekarang kita dah lepaskan, ialah RM42. Tapi saya rasa yang saya baca semalam, CPO price dah turun sikit, baru RM5,000. Hari itu kan RM6,000 lebih, RM5,000. Jangkaan kita CPO
by end of the year baru 4,000 lebih. Jadi rasa minyak masak ni akan turun. Baik. So jangan panik lah, 42 akan jadi maybe 38, 37. We have to bear the pain temporarily. InsyaAllah sampai hujung tahun ni kalau Ukraine war ni dah berhenti sikit, dah selesai, kita banyak berdoa lah. Pasal InsyaAllah. kita tak nak peperangan di mana-mana saja. This is life loss for no reason. Dan insyaAllah kita doa lah. Kita akan stabil. Negara kita ni negara makmur. Baik. Kita ni bernasib baik sebetulnya kita ada komoditi, ada minyak. Minyak atau petroleum. Minyak petrol. Sebab itulah kita boleh tahan. Ya, betul. Banyak negara ni, kat India, kat Indonesia memang harga naik lebih pada kita. Baik. So kita kena berterima kasih kepada kerajaan lah. Sebetulnya. Alright, okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk Amir Ali Maidin, pengarah urusan Maidin Mohamad Holdings Berhad. Datuk, banyak cerita yang dikongsikan. InsyaAllah jika ada peluang lagi, kita akan bersiaran sekali lagi melihat, kerana kita suka penting untuk kita tracking harga dari semasa ke semasa, melihat kepada peningkatan itu, inflasi itu amat penting pada ketika ini untuk kita telitikannya, kerana akhirnya kita tak tahu berapa harga nasi ayam yang akan dijual hari ini. Itulah persoalannya, kerana makanan yang siap dimasak itu kekal akan terus naik dan juga sukar untuk dikawal harga akhir apa yang akan ada di atas meja makan kita. Najib dan juga Nina langsung dari Maidin Subang Jaya ini kembali. Baik, terima kasih Haris kerana membawakan realiti yang cukup penting ini untuk kita fahami dan juga kita fahami dari sudut pengeluar seperti Datuk Amir Ali Maidin sendiri mengatakan banyak perkara yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu ini. Tidak mudah dan tidak ada cara yang mudah, easy way out orang kata untuk menguruskan perkara ini, namun langkah yang lebih tepat itu kalanya tidak popular Betul. dalam kalangan rakyat, namun harus dilakukan demi Peti. kemaslahatan. Jadi Datuk Abi kata kita tidak perlu debar-debar atau panik. Kita perlu kekal tenang dan kita hanya perlu tunggu apa perancangan yang akan berlaku selepas ini. This is a hard moment lah sekarang ini, bersabar sikit insyaAllah sehingga akhir tahun dan sekiranya keadaan di peringkat antarabangsa kembali normal dan sebagainya, ini juga akan membantu kepada penurunan harga bahan-bahan asas ini seperti minyak botol, minyak masak dan juga harga ayam juga kita harapkan.